Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Amin ya rabbal alamin. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi man zara qauman la yusalli bihim. Bab yang telah datang, ia bab pada menyatakan mereka yang ziarah ia akan satu kaum, tiadalah ia sembahyang dengan mereka itu, yakni jangan sembahyang dengan mereka itu jadi imam. Para jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam kitab Bahrul Madhi juzuk yang ketiga ini pada muka surat 107 itu. Hadis yang ke-31 daripada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, an Abi Athiyyah qala kana Malik bin al-Huwairith يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وَلْيَأُمَّهُمْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. Qala Syekh Marbawi pada 163 indeks itu, ketahuilah kiranya ya saudaraku, selalulah kena, yakni selalulah berlaku ke atas seorang yang tiada mengambil ingat akan hukum syarak, bahawasanya apabila pergi ia ziarah ke tempat satu jamaah, bahawa dia menjadi imam dengan tiada izin imam bagi tempat itu, ataupun izin ataupun tiada izin orang-orang jamaah di situ. Jadi hadis yang kita nak bincang ini hadis tentang adanya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita ziarah satu tempat, maka orang yang datang berziarah itu tidaklah boleh menjadi imam tempat itu melainkan dengan izin masyarakat setempat. Ini adab-adab berjamaah. Sekalipun orang yang datang itu setaraf dipanggil ustaz kau, tok guru kau, walaupun dia handsome dari mana pun Syekh, tetap tak boleh melainkan dengan izin masyarakat tempat tersebut. Kan itulah mustahaknya imam itu orang yang memang mendapat restu dan izin jamaah setempat. Itu antara pedoman panduan syarak kita. Cuma yang kita nak bincang ini, adakah totally tak boleh? Bagaimana kalau yang datang itu ketua agama, umpamanya mufti ataupun qadi ataupun sultan yang menjadi ketua agama bagi umat Islam begini. Maka yang demikian itu ditegah akan dia oleh syarak kita. Bila kata syarak,
Allahu haqiqatan wa nabiyyu majazan. Hakikatnya arahan itu datang dari Allah, hanyalah baginda Rasul itu dipanggil pelaksana, kita ni dipanggil pengikut. Itu nama hukum syarak. Kadang-kala orang salah faham, orang faham bahawa Rasulullah yang menentukan. Tidak, Allah yang menentukan segala-gala. Baginda Rasul hanyalah pelaksana, kita ni pengikut. Termasuklah dalam bab sembahyang sehari 5 waktu, nak zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Bukan Rasulullah yang menetapkan. Itu perintah Allah, Rasul pelaksana, kita ni pengikutnya. Baik, itu namanya ditegah syarak. Jika orang yang datang itu lebih faqih, orang yang fiqah, orang yang pandai bab-bab fiqah, dan lebih qari sekalipun, walaupun yang datang itu orang yang alim, orang yang qari, makna kata bukan tak boleh jadi imam. Dia nak jadi imam dengan izin, nak jadi imam dengan restu imam yang ada di situ yang telah dilantik umpamanya. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di situlah kadang-kala bila hari ini orang banyak bercakap isu bid'ah yang kita pun tengok setengah-setengah tempat bila dia qamat, kadang-kadang dia salam dengan tok imam tu. Kadang-kadang dia jemput ustaz yang datang ceramah. Saya pun biasa berlaku bila kita sudah qamat, nanti Bilal akan shake hand dengan kita tu. Mana ada Rasulullah ajar begitu. Rupanya dia shake hand itu dengan maksud dia nak suruh kita jadi imam, makna dapat restu lah Syekh. Cuma Rasulullah SAW tidaklah shake hand, tetapi itu dipanggil isyarat. Imam pun sudah tunjuk kita ke depan, imam pun sudah mikrofon pada gitu, itu isyarat. Itu namanya bahasa isyarat. Macam juga kita tengah ceramah ni kan, mari orang kat belakang macam tu je, isyarat tu. Faham? Dia kat situ tempat lain. Tu ingatkan apa hal? Nak time break ustaz. Kita buat tak tahu, rupanya dia isyarat dah. Ataupun dia isyarat macam tu. Itu syarat juga panggil syarat. Tapi yang paling seronok je kalau ceramah depan orang tua, dia depan dia nak menyandar tu, depan kita ketuk lutut. Itu syarat paling kuat tu. Aku dengar ustaz tak berhenti. Jadi kita kalau ketuk lutut, kalau nak suruh ustaz berhenti, ketuklah lutut yang depan kali lah. Okay. Tapi biasa kita pejam mata tak nampak. Pejam mata buat tak tahu, nak pandang bawah. Ala kulli hal itu namanya isyarat. Jadi bid'ah kita tidak sebenarnya itu isyarat, dipanggil pada uruf. Uruf ini hukum orang tempat itu dipanggil. Itu kadang-kadang kita tengok orang hari ni duk main bid'ah saja. Allah kadang-kadang dia tak jumpa hadis ke, wallahu alam, kita pun tak tahu nak sebut, nak katalah. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, itu baik. Nanti kita bincang di mana hadisnya tentang hal yang demikian. Jadi kalau kita faham tu kan, jadi dipanggil masyarakat harmoni. Kadang-kadang ada yang serah mikrofon aja, kadang-kadang ada yang nak serah mikrofon dia salam dulu. Bayangkan kalau Tok Bilal dah qamat, serah mikrofon dia salam, kita buat dono je. Kecil hati Tok Bilal. Dia salam, kita pun salam je lah. Nak buat macam mana kan? Tapi kita tahulah maksud dia nak memberi restu dan izin. Baik. Jika orang, maka yang demikian itu ditegah akan dia oleh syarak. Jika orang yang datang itu lebih fiqah, lebih faqih, lebih qari sekalipun, dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya, bunyi hadisnya. An Abi Atiyah qala kana Malik bin Huwairis ya'tina fi musallana yatahaddatsu. Diriwayatkan daripada Abi Atiyah, katanya adalah seorang sahabat Nabi SAW, namanya Malik bin Al-Huwairis. Jadi apa makna Abi Atiyah? Datang seorang sahabat Nabi. Bila kata sahabat ini, kita ingat 3 ciri dan sifatnya. Pertama,
mereka itu pernah bertemu bersua muka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hidupnya beriman, matinya beriman. Yang ketiga, sempat dipanggil hidup di zaman hayat Rasul, itu sahabat baginda. Jadi kalau kita baca hadis begini, disebut rupanya Malik bin Huwairith itu sahabat. Kalau begitu Abi Atiyah ini dipanggil tabi'in, kerana dia tak sempat jumpa Rasulullah. Dia hanya sempat bertemu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidupnya beriman, matinya beriman, hidup di zaman hayat sahabat-sahabat. Jadi itu syarat dan ciri dia. Kerana ada juga orang yang hidup zaman Rasul, hidup dia di zaman hayat Rasul, hidup beriman, mati beriman, tetapi tak sempat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Uwais Al-Qarni, ya, Uwais itu. Tapi oleh kerana dia sempat jumpa sahabat, sebab dia ke Madinah, tak dapat jumpa Rasulullah, sebab Rasulullah ada urusan di luar Madinah, sempat jumpa sahabat. Jadi dipanggil Uwais itu kibar tabi'in, tabi'in yang veteran, yang senior. Baik. Jadi kata Abu Atiyah, katanya adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Malik bin Al-Huwairith. Datang beliau akan kami pada tempat semayang kami, musallana, tempat kami solat, berbual-bual dan bercakap-cakap perkara agama. Maka pada satu hari datanglah masanya. Waktu dia datang itu, datang masanya dengan masa semayang, kebetulan hadir, sudah masuk waktu solat. Sebagaimana kata Abu Atiyah, fahadarati salatu yawman, maka datanglah beliau Malik bin Huwairith tadi pada satu hari, waktu tu waktu solat. Maka bersedialah kami semua nak sembahyang berjemaah, dan berhajat kami akan seorang menjadi imam. Faqulna lahu taqaddam, maka kami kata kepada Malik bin Al-Huwairith, maknanya Malik bin Huwairith ni agak senior lah, sahabat tapi sahabat-sahabat ini ada yang memang sejak daripada kecil sudah duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada di antara mereka yang kecil sudah bersama Rasul, macam Abdullah bin Abbas tu, pada budak lagi. Karena itu ulama-ulama berbincang apa yang ditakrifkan sahabat yang senior dengan sahabat yang junior. Maka sebilangan mereka mengatakan orang yang lama masanya bersama Rasulullah dianggap sahabat yang senior, lama masa dalam Islam. Sebab ada sahabat-sahabat ni di hujung-hujung hayat baru bersama Rasul. Macam Abu Hurairah antaranya, dia masuk Islam pada tahun 6 atau 7 Hijrah, baru dia masuk Islam. Tapi dia banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul, walaupun agak lewat. Tapi di segi nisbah ilmu dia banyak. Maka itu bincang ulama-ulama apa maksud sahabat yang senior, sahabat yang junior. Dipanggil kibaril ashab, sigharil ashab. Ada pula yang budak muda, daripada budak lagi, sampai wafat Nabi duduk dengan Nabi. Macam Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik itu 10 tahun Anas tu sudah duduk dengan Rasulullah. Kalau banding dengan Abu Hurairah tadi, lama Anas, sebab 10 tahun sampai umur 20 tahun, wafat Nabi umur dia 20 tahun. 10 tahun bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahmati Allah, nak cerita pada kita sahabat-sahabat ni orang hebat. Jangan kita hina sahabat-sahabat, ya. Kalau sahabat ni tak cerita, tabi'in tak cerita, cuba kita tanya, mana nak tahu hadis Nabi? Ya, hari ni orang mudah-mudah hina sahabat-sahabat ini. Kalau tidak kerana sahabat-sahabat ni bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak tanya, kita ni nak beramal apa hari ni? Siapa yang menghafaz Quran kalau tidak sahabat sendiri? Siapa yang menghimpunkan Quran kalau tidak para sahabat? Siapa dia yang menulis kisah Nabi, riwayat hidup Nabi, tentang selipar Nabi, cara makan Nabi yang kita tiru kalau tidak sahabat ni cerita? Mana kita nak dapat? Makan pun tak tahu tak macam mana makan itu. Makan pun tak tahu apa yang dimakan itu. Tapi oleh kerana bersungguh-sungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan bercerita, menyampaikan, menyebarkan, dapat maklumat sampai kita. Termasuklah bagaimana kita lihat hari ini
Bagaimana golongan tabi'in, golongan sahabat ni bercerita hal ehwal Rasul, termasuk dalam bab bersabit dengan sembahyang dan bagai-bagai itu. Hadirin hadirat baik, kalau tidak kerana jasa sahabat-sahabat begini, kita pun tak tahu macam mana cara makan Nabi, cara tidur Nabi, apa yang dibaca ketika nak tidur, bagaimana perbuatan Nabi bangkit dari tidur, apa yang Nabi buat ketika solat, sebelum solat, lepas solat, masa nak solat, bagaimana dalam keadaan menziarahi tempat orang, semuanya diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini. Balik kisah kita ni, lalu Malik bin Huwairis ketika menziarahi golongan tabi'in ini, kata yang disebutkan oleh Abi Atiyah ini, maka sampai waktu salat, faqulna lahu taqaddam, maka kami persilakan Malik bin Huwairis taqaddam, maralah tuan ke hadapan jadi imam kami, jadi imam kami sekalian yang hadir ini. Taqaddam maknanya kita panggil ke depan lah, jemput ke depan. Apakala didengar oleh Malik bin Huwairis akan suruhan ataupun pelawaan yang demikian itu, beliau pun enggan mara ke hadapan menjadi imam, kerana diketahuinya akan tegahan demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan enggan serta tahunya akan tegah itu tiadalah didiamkannya, bahkan dikeluarkannya. Kata Abu Atiyah, faqala liyataqaddam ba'dukum hatta uhaddithakum lima la ataqaddam, maka kata Malik bin Huwairis, hendaklah mara ke hadapan oleh setengah daripada kamu yang mempunyai tempat semayang ini, maknanya tuan tempat semayang ini. Silakan orang sini, orang tempatan lah, silakan orang sini, orang tempatan, supaya nanti saya akan khabar, saya akan beritahu pada kamu mengapa saya tidak mahu mara ke hadapan jadi imam. Dia kata Malik, nanti saya beritahulah sebab apa saya tak mahu jadi imam. Jadi hadirin hadirat, itu nak tunjuk pada kita adab-adab dalam kita mengunjungi tempat orang. Jangan pula kita pergi tempat orang mentang-mentang kita ni ustaz popular, masuk TV umpamanya kan, kita orang tak pelau pun ke depan pasal suara ku sedap umpamanya. Contohan makruh makruh bagi mazhab kita Syafi'i, setengah mazhab kata haram pun dia juga kata. Kalau begitu, itu adab kita kalau ziarah tempat orang. Kerana itu disitulah dia ajar pada kita mengapa imam sesuatu tempat itu hendaklah dipilih oleh ahli qaryah sendiri. Qala musannif rahimahullah, sambung lagi hadis ini, sami'tu, jadi sudah selesai sembahyang, lalu kata Malik bin Huwairis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah saya dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda, man zara qauman fala ya'ummahum wal yu'ammahum rajulun minhum, barang siapa datang ziarah ke tempat suatu kaum, kemudian sampai waktu sembahyang dan berhajat sembahyang jamaah, maka jangan jadi imam oleh orang yang datang ziarah itu akan kaum itu, dan hendaklah jadi imam kaum itu oleh seorang daripada mereka itu jua. Hadis ini hadis hasan lagi sahih. Jadi Imam Tirmizi sebut hadis ini sahih, satu jalur ambilannya sanadnya hasan, satu jalur sanad ambilannya sahih, itu dipanggil hasan sahih. Baik, tapi hadis ini jangan pula kita rigid pula. Bila orang dah pelawa pun, tak boleh ya tak? Sampai berparang-parang pula. Itu jangan begitu. Hadirin hadirat, dah orang meraihkan kita, ialah macam kita kalau datang tempat kita imam Mekah Syekh, kita imam tempatan, kita baca, dia baca qiraat 10, kita baca qiraat Jawa Syekh. Takkan tergamak kita jenis baca Malik Medin gitu. Tak malu kita nak jadi imam tu. Imam Mekah mesti kita jemput imam Mekah tu kan. Silakan, jangan pula ada jadi orang yang faham itu dia akan ke depan lah. Orang meraihkan kita kerana dia lebih afdal umpamanya daripada orang yang ada.
tak mengapalah. Bukan maksud hadis ini langsung tak boleh, bukanlah sampai kepada tahap haram. Sebab ada juga yang pegang zahir hadis ini sampai larang totally tak boleh. Tidak gitu. Ya. Yang dimaksudkan di sini ialah kalau tidak mendapat izin. Nanti kita akan bincanglah dengan tiada izin tuan rumah, supaya tuan rumah tak berkecil hati kita ambil alih tempat dia, walaupun kita ni rasa kita bagus dari dia lagi, supaya kita maklum. Qala mu'allif, kata Syekh Marbawi 164, berimamkan orang yang datang ziarah, bagaimana hukumnya? Al-jawab, bermula berimamkan orang yang datang ziarah itu telah bersalah-salahan ulama padanya. Nampak itu? Itu jawapannya. Bersalah-salahan, berbeza-beza pendapat ulama. Ini namanya khilaf. Dalam perkara khilaf ini bukan perkara mungkar. Sebab hari ini ada orang salah faham. Dia kata kita kena menegah orang yang buat benda begini, kerana ini dianggap mungkar. Tidak, mungkar itu yang Allah suruh kita, nahyun anil munkar, cegah benda mungkar, ialah benda yang memang sepakat dihukumkan haram. Adapun benda yang tidak disepakati dinamakan khilafiyah, itu tak dinamakan perkara mungkar. Umpamanya benda yang khilaf dalam masalah tahlil, dalam masalah kunut. Jangan pula orang baca kunut kita kena tentang Habib Hussein, ini mungkar pula dah. Ini yang berlaku dalam setengah masyarakat kita hari ni. Heran betul kita tak? Semangat betul. Kalau nak tentang mungkar betul-betul, no, tol tu pergi hapuskan. Faham? Judi-judi yang banyak itu kita tentang, itu benda mungkar. Itu yang dah sepakat betul-betul. Dia serang Festival Future Music of Asia tu. Yang itu dia takut pula nak pergi hantar memorandum pun takut. Ini yang kita bengang ni. Hadirin hadrat, sokong lagi lah, beri undi lagi. Itu yang geram. Itu yang patut mungkar, itu yang patut kita tentang. Ini hadirin hadrat, benda yang khilaf dia kata mungkar pula. Ini berlaku masyarakat kita. Tak tahulah tuan-tuan, tapi saya bertemu dengan golongan begini. Cuma kalau tuan-tuan jumpa dengan dia, beritahulah, tenang Syekh, tenang. Ini bukan mungkar. Mungkar itu benda yang ittifaq, ijma' ulama kata haram, berdalilkan nas, Quran, hadis, itu mungkar. Tapi benda-benda yang masing-masing ada nas, itu bukan mungkar, itu namanya khilaf. Ya, benda khilaf tak boleh ditentang, dihalang. Benda khilaf. Bila kata khilaf, masing-masing punya nas dan dalil. Contoh apa dia yang khilaf? Yang hari ini umpamanya perkara bersabit dengan semayang sunat 2 rakaat belum maghrib, qabliyah maghrib, itu hadisnya dhaif. Bagi mazhab Syafi'i dipanggil sunat ghairu muakkadah, sunat tapi tidak muakkad, nak buat boleh. Ada mazhab kata tak boleh. Dia kata tak boleh, bukan berarti kita tak boleh buat, sebab kita berpegang pada hadis yang dhaif. Dia kata hadisnya dhaif. Hadis dhaif boleh amal dengan syarat jangan terlalu dhaif. Jadi kita nak semayang, dia tak boleh halang, dia halang kita semayang, itu lagi mungkar. Faham? Kita nak semayang sunat 2 rakaat belum maghrib tu, boleh. Mari datang, apa ni buat semayang sunat, itu yang salah tu. Yang menghalang tu salah. Sebab kita mengamalkan hadis, cuma hadisnya dhaif. Walaupun dhaif dinamakan hadis, batu dipanggil hadis dhaif. Jadi walaupun dhaif tetap hadis, baik itu dipanggil hadis dhaif. Faham? Kamarah ni beritahu. Sebab ada berlaku dah. Berlaku dia marah orang. Marah. Macam juga kita sembahyang sunat 2 rakaat belum Jumaat. Itu khilaf ulama. Nak sembahyang, tak nak sembahyang, duduk diam-diam sudah. Nah memang malas sembahyang, nak buat macam mana? Duduk diam-diam sudah. Tapi kita tak kata dia salah je. Dia pun tak boleh kata kita salah, sebab masing-masing punya nas dalil, cuma berbeza pendapat. Jadi bila kata beza pendapat, kan punya dalil jadi jangan kita dalam bab ini bukan benda mungkar, ini namanya berbeza pendapat. Begitu juga dalam bab ini.
Sebab saya sudah dengar ni masalahnya yang mengajar pun ustaz juga. Lepas tu kadang-kadang ustaz-ustaz ni pun kita nak nasihat lah. Sebab sebahagiannya, saya minta maaf sebahagiannya bukan aliran syariah. Mereka setengah-setengah tu kadang ngaji sampai Mesir tu dalam bab qiraat, cakap tentang syariat. Jadi tak apa nak teli sangat lah. Macam kita lah, kita tak belajar bab qiraat, nak cakap bab qiraat pun tak kerti. Jadi kita diam-diam dalam bab orang lain tu. Dalam bab kita jangan dia nak cakap. Itu kadang-kadang kita tengok tak apa-apa nak kena sangat bunyi kadang-kadang. Dia maksudnya begitulah. Faham tak faham ni? Andai katalah berlaku, jadi tuan-tuan tenang lah. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi berimamkan orang yang datang ziarah bagaimana hukum? Bermula berimamkan orang datang ziarah. Ni cerita orang datang ziarah, ustaz-ustaz penceramah jemputan, kita persilakan jadi imam ataupun dia nak jadi imam. Telah bersalah-salahan ulama, berbeza pendapat pandangan ulama padanya. Macam saya lah datang sini umpamanya kan, tapi oleh kerana dah regular ni, Allah tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan pun rasa dah macam biasa dah. Yang tak datang pun saya tahu dah siapa. Baik, yang datang pun kita kenal, yang tak datang pun kita rasa macam boleh kenal. Jadi para jemaah dirahmati Allah Taala sekalian. Baik. Kata Abu Isa Tirmizi, jadi nak tunjukkan kita dah biasalah, dah jadi macam orang tempatan jugalah. Kata Abu Isa Tirmizi, dan bermula beramal atas hadis itu. Hadis yang kita bincang ni, di sisi kebanyakan ahli ilmi, memang kebanyakan ulama mengamalkan hadis ini. Ahli ilmi ni maknanya ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan yang lain daripada mereka itu. Bila sebut ulama sahabat ini, tuan-tuan bayangkan mereka yang duduk di zaman Nabi SAW dari kalangan sahabat-sahabat yang sangat alim itu. Mereka beramal hadis ni. Tak apalah mereka beramal, kerana zaman mereka semua alim-alim belaka, qiraat bagus-bagus. Masalahnya kita hari ni, macam saya kata tadi lah, mari imam Mekah, kita ni imam kampung. Dia imam tanah haram Mekah, kita imam tanah haram Malaysia. Mana sama je. Dia belajar qiraat, lahjah dia punya fasahah dia dekat Arab, kita punya fasahah dekat bunyi Jawa. Jadi memang afdal lah kita bersila dia tu. Dulu-dulu sahabat tak apalah dia beramal ini, kerana mereka sama-sama tara, sama-sama hebat, suara pun bagus-bagus. Boleh dia amalkan benda-benda begini. Begitu. Jadi ini tapi itulah yang diamalkan oleh majoriti ulama salaf. Kata mereka itu, bermula tuan yang punya rumah, tuan rumah lebih mustahil, lebih berhak menjadi imam daripada orang yang datang ziarah. Dan kata setengah daripada ahli ilmi, setengah ulama mengatakan apabila diizin baginya oleh yang punya rumah, tuan rumah izin, maka tiada mengapa sembahyang dia menjadi imam. Ini pegangan kita. Inilah yang kita pegang. Itu sebabnya bila ada khilaf ini, namanya rahmat. Jangan nampak khilaf itu musibah, rahmat. Kalau kita nak ikut pendapat majoriti ulama-ulama sahabat, memang mereka suruh tuan rumah jadi imam. Tapi kita ingat, zaman itu semua mereka alim-alim, semua mereka bacaan bagus, semua mereka fasahahnya, bunyi Arabnya sama baik Jadi zaman kita ni, kalau kita nak pegang yang itu, bayangkan yang datang itu orang yang suaranya sedap daripada kita, orangnya lebih dari kita. Takkan kita tahu rumah nak jadi imam juga. Kita persilakan dia. Jadi boleh apabila diizin baginya oleh tuan punya rumah, orang tak kampung itu izinkan, maka tiada mengapa sembahyang dia jadi imam. Umpamanya apa gini? Umpamanya gini, kita jemput imam hafiz mengimami solat tarawih hari ni kan. Kena ambil budak dah, dia ambil pelajar-pelajar, imam-imam, ustaz-ustaz dari luar tu jadi imam itu. Itu namanya kan. Nanti kalau mari orang bawa hadis ni, macam mana nak jawab? Mana boleh, ni hadis kata tak boleh. Mesti orang tempatan juga. Letih Syekh.
Itulah jadi imam kita Bismillahirrahmanirrahim. Tu kalau 20 rakaat tu pukul 11 habis tu. Kita pun rasa-rasa nak cari surah lain lepas ni. Allah hadirin hadirat ya. Jangan kita kadang-kadang rigid sangat dalam bab khilaf ya. Benda-benda khilaf ni kadang-kadang rahmat ya. Contoh apa dia tuan-tuan benda khilaf ni rahmat. Contoh tuan-tuan sendirilah saya tengok. Main Jumaat ni Masjid Subang kan. Masjid Subang tu cuba cari 40 orang yang bermastautin dalam mazhab Syafi'i. Syarat sah Jumaat 40 orang yang bermastautin. Pusing cari 40 orang yang mustautin dekat Masjid Subang. Yang heran tu penuh masjid tu, mana datang jin banyak sangat. 40 orang mana ada di Korea itu. Itu Subang. Kalau Kala'i lagi dahsyat. Dalam Kala'i ada satu kan, luar tu satu kan. Saya tahu saya dah sembahyang dalam tu. Allahu Rabbi lah. Mana nak cari 40 orang? Kalau ikut mazhab Syafi'i kita tak sah. Itu tak sebut lagi yang membayang di KL tu, Masjid Negara, Masjid KLCC, Masjid Jami', Masjid India apa ada Masjid India? Masjid India yang sonok kali. Ngangguk aja je. Wala. Faham ke? Faham Ustaz? Ittaqullah. Dia khutbah bahasa Tamil. Wala. Ittaqullah. Itu je faham. Ngangguk je. Kalau dah tak wajib Jumaat semua tu. Sebab yang datang situ orang Rawang, orang Subang, orang daripada Seremban dah yang duduk dekat Nilai Semenyih tu. Kalau kata tak wajib Jumaat, kena balik kampung. Balik ke tak datang dah Jumaat je. Tu kalau kata tak wajib Jumaat, kalau kata tak wajib Jumaat, sogo. Orang kampung. Semua tak Jumaat. Wajib. Itu khilaf ulama tu kadang rahmat. Hari ni yang kita ikut ialah mazhab Maliki. Kecuali Abang Razak lah boleh lah balik kampung Subang dia tu. Dia dekat lah. Dia ahli Korea dia. Balik kampung dia, Korea dia tu tak apalah. Kita yang lain ni. Saya dulu kerja KL macam tu lah. Tak apalah, kita duduk kampung Pandan, boleh balik tau. Dah duduk kat Bukit Damansara masa tu, mana nak cari tau. Ada dalam Masjid Damansara, tak apalah. Yang duduk KL tu banyak yang duduk Seremban apa semua tu. Kalau kata tak ikut mazhab Maliki, bakat Sogo mula. Sogo Pavilion penuh tu, Lot 10. Mak Berjaya Times Square penuh semua kat situ lah. Pasal apa tak wajib Jumaat? Mana Ustaz tahu? Kita tahulah. Pasal orang perempuan kan tak wajib Jumaat. Turun lift tu serentak kita. Lagi Jumaat mana ni? Sogo Ustaz. Jumaat kat Sogo dia. Muslimat berebut dengan dia naik lift. Turun lift tu. Allah nak sebut apa dia? Nak sebut kalau tak wajib Jumaat ikut mazhab Malik sah. Kalau tak ikut tuan-tuan, hancur semua kita. Itu kan rahmat. Apa lagi yang kita tengok rahmat? Beli air hari ni pakai mesin. Dalam mazhab Syafi'i, hukum jual beli mesti ada akad ijab qabul, ku jual ku beli. Beli air mesin masuk RM2, gedegang jatuh. Ambil aku beli. Mesin tu nak jawab apa? Tak sah tu. Ikut mazhab Maliki, ikut mazhab Hanafi sah. Follow mazhab Hanafi tu. Kalau tidak, pegang item tu tak sah. Yang letak es krim tu, entah siapa tu kan jual. Letak je duit, akad pun tak ada. Macam tu. Tu akad apa pakai tu? Itu pakai akad isyarat, itu nama tu. Allah Rabbi lah. Kalau ikut mazhab Syafi'i tu tak sah tu. Mesti ada ijab kabul. Tuan jual pun tak tahu siapa tuan dia. Dia tahu siapa tuan jual? Dia Abang Razak. Nak sebut kan? Nak sebut apa dia? Tu ikut mazhab Hanafi. Boleh lah. Ibu-ibu ni lah, perempuan, tuan-tuan ti. Dalam mazhab Syafi'i kita, hukum jual beli ni syarat di antaranya ialah mesti balik. Hari ni mak, ibu-ibu yang duduk di rumah, bapa pergi kerja, garam tak ada, mat pergi kedai mat, anak 10 tahun belum balik ke, tak sah. Jenuh kita nak start kita ni. Tinggal pula anak kecil kat rumah tu, apa cerita? Nak gendong dia, takat garam sekampit nak pergi beli tu. Suruh anak-anak tu. Mazhab Hanafi sah. Mazhab Syafi'i tak sah. Kan rahmat tu. Nampak? Waktu dalam bab khilafiyah ni jangan gaduh-gaduh. Tenang tu. Baik, begitu juga dengan tajuk kita ni tadi.
Maka kata setengah ahli ilmi, kata setengah ulama, apabila diizin baginya oleh yang punya rumah, tuan rumah izin, tuan masjid izin, tak mengapa sembahyang di imam. Pegang dapat ni sah. Jadi kalau ada yang bedal kita tak boleh, kita kata boleh. Mana dia? Kitab Bahrul Mazi. Mana kitabnya? Nanti aku balik jabat, aku ambil. Tengok sebab kat situ ada 2-3 tu. Muka surat 109. Boleh faham? Baik. Dan kata Ishaq bin Rahawiyah. Kata Ishaq ni bukan Haji Ishaq kita ni. Kata Ishaq seorang ulama, namanya Ishaq bin Rahawiyah. Karena dulu saya dah kata asal mazhab ni ada 12 mazhab, yang dominan 4 saja. Jadi banyak mazhab yang sudah tidak ada pengikut, macam mazhab Sauri, mazhab dipanggil Ishaq Rahawiyah ni dah tak ada pengikut dia. Dan kata Ishaq antara ulama tabi'in, sebab beliau tidak jumpa Rasulullah, hanya berguru dengan sahabat-sahabat Rasul. Kata Ishaq dengan hadis Malik bin Al-Huwairith itu telah menguat ia akan hukum makruh jadi imam pada orang yang datang ziarah di rumah seseorang. Makruh kata Ishaq, kata Imam Ishaq. Dan jika diizinkan baginya oleh tuan punya rumah sekalipun. Ini satu pendapat ulama. Katanya lagi, dan begitu juga ditegah jadi imam dalam masjid oleh orang yang datang ziarah, bahkan seyogianya dikatakan kepada orang tempat masjid itu, hendaklah seorang daripada mereka itu menjadi imam. Dan bagi memuaskan hati lagi pada masalah ini, lihat masalah 247 juzuk yang kedua kitab ini. Yang kita baca ni juzuk 3. Jadi juzuk yang kedua sudah dibincangkan beberapa perkara. Jadi kesimpulan dia kita ambil lah pendapat yang mengatakan boleh dengan izin. Tapi kalau rasa sama-sama tara je, yang datang tu jenis ustaz macam saya, situ pula ada ustaz yang lebih bagus, ada hafiz, kita sebutlah orang sinilah jadi imam afdal. Sebab kita nak ambil tempat dia pun, yang jadi imam tu lebih baik dari kita bacaan dia macam. Walaupun kita ni ustaz saya ambil berkat ustaz, jemputan ustaz, jemputan tak jemputan, ada orang sini lah. Bayangkan kalau imam situ suara punya bagus, nak suruh kita macam dah lah suara parau macam Ramli Sarip. Yang situ suara dah macam macam Imam Mekah tu kan. Jadi kita di situ kita lihat macam mana dipanggil murunah, kita panggil apa, fleksibelnya hukum dalam Islam kalau kita memahami khilaf ulama tadi. Tapi kalau kita rasa imam situ dengan kita bagus kita lagi, dia izinkan, dia persilakan, maka bolehlah kita mengambil pendapat setengah kalam ulama tadi. 165 ni saya baca ni bukan apa, in case berlaku kes-kes ni dalam masyarakat ni, tuan-tuan bolehlah berdepan dengan mereka. Bukan kita nak balah belajar ni, tak dilarang oleh Rasulullah belajar ni untuk berbalah-balah, cuma nak mengharmonikan tu niat kita. Kerana harmoni kan bagus. Ini dia pakai dia je betul, kita tak betul. Tension tu. Banyak benda yang hari ni kita jadi tension. Bukan tension bukan apa tuan-tuan. Pasal orang kata macam mana ni tak. Sebab kita kan dah school of Syafi'i. Dia bawa pahaman mazhab-mazhab. Itu hari ni kenapa kita tak bersetuju dengan Syiah. Saya sangat puji apa yang dijawab oleh bekas Menteri Besar Kelantan yang berhormat Tok Guru dululah. Bila datang delegasi Syiah jumpa Tok Guru di Kelantan, Tok Guru nasihat mereka, jangan bawa pahaman Syiah di tempat kami, cukuplah di tempat kamu sana. Bila dia nak bawa pahaman Syiah sini, soalannya kata Tok Guru, apakah Ahli Sunnah wal Jamaah sesat? Ia nak bawa pahaman Syiah. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah ni tak betul ke? Itu je lah kita nak tanya. Dah betul? Betul sudah. Kamu sana sudah lah. Sini okey dah, selaras pahaman Ahli Sunnah kan. Jadi dia rupanya dia nak bawa untuk bertelagah. Itu yang berlaku di Iraq, bertelagah dalam bab mazhab itu. Tentu juga hari ni Wahabi. Dah kita sini Syafi'i. Kita bukan larang mereka nak mengamalkan pahaman Wahabi, amalkanlah, tapi jangan kata Syafi'i itu sesat. Tengok sahabat-sahabat kita mazhab Hanafi. Saya sendiri pun kita yang mazhab Syafi'i. Kalau kita pergi India, apakah wajar kita ajar orang sana mazhab Syafi'i?
Kelang kabut orang sana. Dia dah biasa tak kunut, kita kata kunut dah demam orang sana. Dia nak baca kunut pun tak pula nak hafal sangat kata. Buat apa kita nak kacau tempat dia? Lepas tu bila Imam Syafi'i rahimahullah satu hari pergi ziarah tempat yang bermazhab Maliki, Imam Syafi'i dipersilakan jadi imam, tak baca kunut Imam Syafi'i. Jadi orang tanya, kenapa tuan tak berkunut sedangkan mazhab tuan sunat berkunut? Imam Syafi'i kata, saya meraihkan orang setempat ini. Nah, itu adab kita. Dan orang situ betul, bukan tak ikut sunnah, ikut sunnah. Yang kita nak bawa kita punya pahaman kita kan bertelagah orang situ. Inilah yang berlaku di tanah air kita gini. Dah kita ni belajar cara Syafi'i, dia nak bawa cara Wahabi. Sudah dia bawa cara Wahabi, dia kata dia betul, kita salah. Mana kita tak hangin? Sedangkan kita semuanya betul. Cuma dia tak terima hadis kita, kita tak pakai hadis dia. Itu je. Saya ulang balik, dia tak terima hadis kita, dan kita pula tak terima. Bukan kita tak terima, kita tak pakai hadis yang dia pakai. Itu je. Bab kunut ni ada hadis dia, kita pakai hadis Anas bin Malik, dia tak terima hadis tu. Bukan berarti kita tak ada hadis. Ada. Boleh. Dia pakai hadis lain, bukan kata dia salah, dia betul. Yang penting mayang subuh, itu je. Gaduh bab kunut. Gaduh. Kadang-kadang saya pun tak kasih orang kunut. Ustaz Wahabi ke? Tak, kalau subuh pukul 10 tak payah kunut. 10 pagi pun nak subuh. Kunut buat apa? Buat malu kan. Mayang subuh tu penting. Habis tu set, kalau orang tanya, cakap mayang duha. Cover lain je. Faham? Cover lain sikit. Ya. Allah Rabbi. Jadi jangan kita bawa benda-benda yang pelik. Kita sindah mengaji cara Syafi'i, tiba-tiba nak bawa cara Wahabi lah. Bertelagahlah kita. Saya tak kata dia tak boleh mengamalkan itu, amalkan. Kan kita semua ada hadis. Macam hari ni ada yang cakap tak, turun, tengok dalam internet lah banyak kadang, turun sujud, lutut dulu ke tangan dulu, semua ada hadis. Malah majoriti ulama mengambil hadis, mazhab Syafi'i, Hanafi mengamalkan hadis turun lutut dulu baru tangan. Sebilangan ulama minoriti mengamalkan hadis turun tangan dulu baru lutut. Mari dia kata kita tak ikut sunnah. Macam padahal kita mengamalkan hadis. Nak turun lutut ke turun tangan ni tak ada hal lah saya. Kalau lutut sakit, turun tangan dulu. Kalau lutut sihat, turun lutut dulu. Kalau rasa nak turun dahi dulu pun boleh. Tapi kalau berani lah, turun dahi dulu masa sujud. Try tengok. Nak sebut apa tadi? Kan jadi balah dia kata kita tak betul. Bukan kita tak amal hadis, kita amal hadis. Cuma dia jumpa hadis, kita tak jumpa. Tu je beza. Dia jumpa, kita tak jumpa. Tu je. Tapi bukan kita tak ada hadis, kita ada. Okey. Sebab saya tengok hari ni, bila ada yang cakap inilah sifat solat Rasul, apa orang lain semayang tak ikut sifat solat Rasul? Cik jawab. Betul lah, sifat itu sifat solat Rasul. Tapi dia sepatutnya kena kata begini, inilah sebahagian sifat solat Rasul baru kena. Bukan inilah sahaja sifat solat Rasul. Bila dia kata itu saja, menafikan yang lain lah. Itu yang bila kita buat, dia kata tak ikut Rasul. Ala kulli hal, musibah ini ya. Cuma saya nak minta tuan-tuan, tapi tuan-tuan yang muka tenang kan, tak ada hal. Nak goyang jari itu pun semua ikut sunnah. Cuma berbeza pendapat maksud goyang itu je. Kita goyang juga, tapi kita sekali goyang je pada asyhadu alla ilaha illallah, goyang juga. Mazhab Hanafi goyang setiap kali sebut Allah, Allah, Allah. Mazhab Hanafi goyang juga, cuma dia goyang banyak. Kan sama-sama goyang. Kalau kita tak goyang, kalau tak angkat macam langsung tak goyang, sah ke tak sah? Sah. Apa bergaduh? Kan bagus kalau kita tenang ya. Tak angkat tak? Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kat Malaysia ni benda ni barulah bagi saya. Kalau di negara Arab, negara Arab, bukan Saudi ya, negara-negara Arab, Yaman ke Syria ke, biasa dah. Tak ada gaduh saya. Dalam satu masjid tu, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Salafi, Wahabi, apa lagi mazhab-mazhab, Syaukani, banyak lagi mazhab, banyak lagi. Sama je mayang. Dia lepas tangan atas dada, bawah pusat, lepas tangan, macam-macam.
Yang penting kita kiblat sama kan. Tahiyat ada yang goyang. Lepas main dia tanya, kenapa engkau tak goyang? Kita tanya, engkau goyang kenapa? Itu yang syau. Dia tanya kita, kenapa engkau tak goyang? Kita tanya, engkau goyang kenapa? Baru sama-sama tak jawab. Tak payah jawab. Sama-sama beramal dengan hadis, cuma berbeza faham hadis. Bukan tak mengamalkan, sama-sama amal, cuma faham berbeza. Faham beza ni contoh macam satu hadis yang diamal oleh mazhab Syafi'i dan mazhab lain. Hadisnya la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudu orang tak baca bismillah. Tiada wudu. Kita faham tiada wudu tak baca bismillah ialah tidak sempurna wudu kalau tak bismillah. Wudu sah tak sempurna. Jadi sunat bismillah. Mazhab Hambali dia tafsir tiada wudu, maksud tiada sah wudu tak bismillah. Sama-sama amal hadis, tapi kita beramal atas makna sunat, dia beramal atas makna wajib bismillah wudu. Itu nama mengamal hadis yang sama, cuma faham berbeza. Lepas tu jangan gaduh-gaduh. Lepas tu kita tak bismillah, dia tak marah. Dia bismillah, kita pun tak kisah. Lepas tu kita sunat bismillah. Itu je. Cuba kita gaduh, kan jadi hal. Baik, dia benda tu salah faham dia dipanggil berbeza faham. Kerana berbeza kaedah. Dia ada kaedah dia, sebab apa kita kata sunat, dia kata wajib, dia ada kaedah dia. Balik semula tajuk tadi. Jadi ini nak cerita pada kita beza pendapat ini. 165, imam tiada qari, yakni jikalau tuan punya rumah atau sultan tak qari, macam yakni tiada betul bacaannya. Tidaklah imam tu qari, bacaannya tak berapa nak tepat sangat yang memadai dalam sembahyang. Dan orang yang datang ziarah itu qari. Qari ni maknanya bukan dia ahli lagu. Qari ni memang dia punya bacaan terbaik itu dalam bab qiraat, dalam bab fashah dia dalam Quran. Maka jadi imam bagi juga sultan atau tuan punya rumah kerana perintahnya dan miliknya. Siapa yang layak jadi imam? Kenapa sultan? Kerana sultan ni dia ketua agama. Waktu sultan sultan ni dalam Selangor ni, sultan lah ketua agama dalam wilayah yang di-Pertuan Agong. Jadi sultan ni dia anggap sebagai tuan rumah. Patut-patut kalau sultan pergi ke daerah-daerah, dia jadi imam, patut-patutnya lah. Sebab dia kuasa kan. Al-jawab hari ini sultan wakilkan pada mufti. Mufti lah dipanggil antara penguasa agama. Al-jawab, mana lebih afdal jadi imam? Yang datang itu jemaah orang yang qari, imam setempat tidak qari. Al-jawab, telah berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan tiada harus bagi orang yang berkuasa. Yang berkuasa tadi itulah penguasa agama, sultan ataupun mufti ataupun qadi. Dan tuan punya rumah, imam setempat tadi, bahawa jadi imam ia hingga bahawa adalah ia betul bacaannya daripada yang memadai dengan dia oleh sembahyang. Memadai ni maknanya yang tepat untuk jadi imam sembahyang. Dan jika menjadi imam juga, maka sembahyangnya itu sempurna. Dan sembahyang orang yang di belakangnya daripada mereka yang betul bacaannya batal dan tiada terpakai sembahyangnya. Jadi orang yang belakang lebih bagus daripada tuan imam tempat itu ataupun penguasa agama. Dia dalam Islam ni ketua agama ni dia adalah pemerintah wilayah ni. Hari ni dipanggil tuanku sultan lah. Kalau di Thailand dipanggil mufti dia, mufti wilayah itu sebagai ketua agama yang diberi kuasa untuk menguruskan hal ehwal agama. Itu dalam Islam besar ketua agama ni. Baik. Jadi bahas di sini mana lebih afdal. Jawapannya tuan rumah itu patut-patut dia beri pada orang lain, tapi dia nak jadi imam, sahlah orang ikut dia. Tapi orang yang qari lebih bagus dari dia, tak boleh berimam dengan dia, batal. Memang itulah kaedah fiqh pun. Sebab tu dalam sembahyang ini, siapa yang utama jadi imam? Kalau bincang dalam bab keutamaan ialah pertama sekali orang yang faqih, orang yang faham hukum hakam syarak. Yang kedua barulah yang qari. Qari ini bukan yang hafiz. Qari ini
orang yang bacaannya bagus. Sebab apa ulama-ulama meletakkan faqih daripada qari? Kalau mazhab Hanafi dia letakkan qari lebih awal daripada faqih. Mazhab Syafi'i kita letakkan qari, orang faqih, orang fiqh, orang yang faham syariat lebih daripada orang yang qari. Sebab kata ulama Syafi'i, orang faqih ni tak dapat tidak, dia kena mahir Quran, barulah jadi faqih. Adapun qari belum tentu dia faqih. Orang yang qari ni bacaan Quran dia bagus, dalam bab fiqh belum tentu dia boleh kuasai. Kerana itu dalam mazhab Syafi'i, antara faqih dengan qari didahulukan orang faqih. Tapi dalam mazhab Hanafi, antara qari dengan faqih didahulukan orang yang qari, kerana mengambil beberapa hadis yang lain. Tu saya kata beza pendapat no. Lepas itu barulah dia mengikut di belakang dia. 166. Jadi maknanya kalau datanglah orang yang qari, yang faqih-faqih tu, tuan-tuan hadirin hadirat, kita memang imam tempat tu dah. Kalau dia bagus bacaan daripada kita kurang bagus dari dia, sebenarnya dia tak boleh berimam dengan kita. Lepas tu jangan kecil hati kalau dia mufarakah tu. Dah kita tak nak kasih dia imam, dia tengok kita baca qiraat Jawa, Malikamidin, dia mufarakah belakang tu. Jangan kita kecil hati. Dah dia fasahah bagus, kita fasahah taga-taga tu je. Ya kan nak bodoh wa ya kan nasta'in tu. Macam mana Imam Mekah nak follow kita je. Okey. 166. Imam tiada dengan izin tuan rumah, batalkah sembahyangnya? Yakni al-jawab, telah berkata Imam Syafi'i, dan jika mara ke hadapan oleh seorang yang akan mempunyai kuasa, orang berkuasa, maknanya penguasa agama, dan yang akan mara ke hadapan oleh yang mempunyai rumah, tuan rumah lah, tuan masjid tadi. Baik. Dengan ketiadaan izin seorang daripada keduanya, nescaya aku makruhkan baginya. Ini kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, makruh. Dan tiada atasnya, dan atas orang yang sembahyang di belakangnya, ulang sembahyang, tak perlu nak ulang lah, tapi makruh. Kerana perbuatan mara ke hadapan itu sungguh pun salah, maka sembahyang itu sendirinya tertunai juga, sembahyang sah, tapi makruh. Bila kata makruh, takut-takut tidak diangkat ke langit, kerana menyanggahi hadis Nabi SAW tadi, patut-patut dengan izin tuan rumah tadi. 167 akhir sekali, imam masjid yang tiada sultan dengannya, maka siapakah imamnya? Al-jawab, kata Imam Syafi'i, dan apabila ada satu bandar besar yang ada baginya masjid besar yang tiada sultan dengannya, maka siapa-siapa orang jadi imam daripada ahli fiqh dan Al-Quran, nescaya tiada aku makruh. Kenapa maksudnya? Satu bandar besar yang ada baginya masjid besar, ada sultan. Sultan ni ialah pemerintah, penguasa agama. Hari ni hakikatnya memang sultan lah. Batu kita ni ada tuanku. Kalau di Thailand tu dia tak ada, dia dipanggil yang berkuasa sana ialah raja dia. Penguasa tu dipanggil ketua agama Buddha. Jadi macam mana dia nak jaga Islam pula? Maka ada mufti-mufti yang dilantik di sana. Mufti yang mewakili pihak kerajaan pemerintah di sana. Jadi mufti lah. Andai kata ada bandar besar yang tiada sultan, tiada dilantik, tapi biasanya kita tengok hari ni sudah ada nak dipanggil sebagai NGO ataupun dipanggil, kita panggil apa dia, adalah persatuan-persatuan lah yang dilantik. Memang ada lah. Tak tahulah kalau di Britain dan negara Eropah, wallahu a'lam, saya tak kesana lagi. Tapi apa yang kita jelas, kalau macam di negara-negara Thailand ke, dia ada. Kalau Filipina mungkin tak ada. Filipina ambil contohlah, umpama kan, di sana tak ada. Itu siapa-siapa pun yang fiqh Al-Quran, tadi saya dapat SMS, WhatsApp, siapa-siapa yang berhajat nak jadi imam di mana, Sendai, Jepun sana ya, itu. Jadi kalau ada hadirin hadirat, macam tu dia tak ada penguasa agama kan. Sebab apa? Yang mentadbir agama sana hanyalah beberapa pertubuhan yang tidak rasmi itu. Tak apalah siapa-siapa pun, tapi biasanya tetap ada masjid yang ada orang mengendali dan menguasainya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan silakan, tak ada tangguh ajalah. Wallahu a'lam. Ada? Faham kan? Ini persiapan imam-imam muda ni semua ni.
Jadi andai katalah saya mengajar ni bukan apa, supaya andai kata bertemu dengan soalan-soalan begitu, kita dapat mengharmonikan masyarakat. Kerana hari ini ilmu semakin hari semakin pupus, dan masuk pula hari ini dengan masalah-masalah masyarakat yang melintang pukang hari ini. Jadi kita jadi resah, dan kadang-kadang jadi berada dalam keadaan nak kena harmonikan balik suasana-suasana itu. Kerana masuk pahaman begini kadang-kadang mencelarukan sikit masyarakat lah. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu saja. Semoga kita bertemu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Aqimus salah. Kita tangguh tasbih kafarah surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.